Kita masuk topik tentang syirik. Kalau kita lihat, semua para Nabi datang menentang syirik. Tapi sayangnya hari ini ada sebahagian pihak yang tidak memberikan penekanan kepada isu syirik ni. Okay? Bila sebut tentang syirik, bid'ah saja diwahabikan. Sedangkan ini adalah jalan para Nabi. Ini saya pelik. Sepatutnya umat Islam bersatu bila kita berbicara tentang syirik ini. Syirik adalah dosa yang Allah tak boleh ampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan orang yang mensyirikkan. Maksud dia, Allah tak akan ampunkan orang yang meninggal dalam syirik. So ini bukan main-main. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Setuju tak? Ada tak dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Sahabat-sahabat sekalian, tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Bahkan dosa membunuh juga tidak sebesar seperti dosa syirik. Ini pegangan kita sebagai umat Islam. Kan? Tapi mungkin orang bukan Islam tak faham. Dan ada juga orang Islam yang tak faham. Berzina dengan syirik mana lebih tinggi? Sudah tentu syirik. Sebab tu ada yang bertanya, Ustaz, kenapa syirik ni teruk sangat? What's the problem? Let people believe in whatever they want to believe in. Kenapa dianggap sebagai dosa paling besar dan Allah sampai tak boleh maafkan? Okay. Kalau saya nak buat ataupun letakkan dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, syirik ni adalah meletakkan destinasi yang salah dalam perjalanan hidup kita. Saya tanya awak nak pergi satu tempat yang begitu jauh. Nak sampai tempat tu susah, nak sampai pun begitu payah sekali. Perlu pengorbanan yang amat dahsyat. Cuba bayangkan bila awak tetapkan destinasi tu dekat peta tu, penetapan destinasi awak salah. Terbalik daripada destinasi sepatutnya awak pergi. Cuba fikirkan, segala pengorbanan yang awak lalui dalam perjalanan tersebut sia-sia. Sebab apa? Destinasi salah. Destinasi sudah salah. Inilah masalah syirik. Sebab tu para Nabi memberikan perhatian yang sangat dahsyat kepada isu syirik. Syirik ni adalah berkenaan destinasi salah. Penetapan destinasi yang salah. You salah tetap destinasi, you tonggang tonggek, you tonggang langgang berjuang pun sia-sia. Destinasi pergi ke kanan. Kamu dengan barang-barang yang berat pergi ke arah kiri. Jalan begitu jauh, begitu lama, berpuluh tahun. Melalui sungai, melalui gunung ganang, kan? Terpaksa merentas hutan, terpaksa berlawan dengan binatang buas. Lama-lama lah sampai destinasi salah. Itulah masalah syirik. Sebab itu, sebelum kita buat apa-apa pun dalam hidup ni, pastikan destinasi kita. Nak pergi mana? Apa tujuan utama hidup kita? Sudah tentu tidak lain yang tidak bukan kita kena mula dengan soalan, adakah Tuhan dalam alam ni? Maksud dia, adakah Allah? Adakah wujudnya Tuhan? Is there a God? Kalau kita kata ya, maka perlulah cari mana konsep Tuhan yang paling tepat, yang paling betul. Dia bukan isu your belief, my belief. This is the issue about destination. What you want to do with your life. Kita nak buat apa dengan kehidupan kita? Kita nak membuat apa dengan kehidupan kita? Okey, adakah iblis melakukan syirik? Ada dua perspektif. Okey. Ada yang kata dia tidak melakukan syirik, dia ada tauhid rububiyah, tapi dia mensyirikkan Allah pada tauhid uluhiyah. Okey. Ada yang kata dia tidak ada tauhid rububiyah pun sebenarnya. Sebab bagi pandangan kedua ni, mereka mencantumkan sekali istilah Rabb dengan ilah. Okay, bagi siapa yang faham jawapan saya ni faham. Saya tak nak melaga-lagakan. Bagi saya, kedua-dua manhaj ini ada sesuatu yang kita boleh belajar daripadanya. Okey, ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada dia. Pembahagian kepada rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ada manfaat, ada perspektif baik yang boleh diambil, dan pembahagian kepada tauhid zat, tauhid af'al, tauhid sifat juga ada kebaikan yang kita boleh ambil daripada dia. Kita adik-beradik, aliran ini adalah adik-beradik. Kita bukan nak belaga, nak tengok, oh kau salah, ni salah. Nanti dulu. Kenapa kau serius tekankan benda ni? Aku nak faham. I want to understand you. Because we're talking about syirik. About your salvation, about my salvation. Keselamatan kamu, keselamatan saya. Kenapa kamu begitu menekankan tentang tauhid uluhiyah contoh? Kan? Golongan Asy'ariyah, dia kena tanya golongan Salafi ni. Kenapa you tekankan isu uluhiyah? Jangan bergaduh dulu. Anggap mereka ikhlas. Start with husnuzan. Why? Okay? Dan golongan Salafi kena tanya Asy'ariyah. Kenapa you tak berikan penekanan kepada tauhid uluhiyah? Dan kenapa you cantumkan rububiyah dengan uluhiyah? Masing-masing ada perspektif. Kita kena duduk bincang dulu. Saya tak nak kata siapa betul, siapa salah. Pada saya, kedua-duanya ada validity.
Nak kata saya ni tak ada manhaj ke, manhaj campur ke, manhaj talfiq ke, up to you. I don't care at all. Okay? Sebab saya tidak akan ditanya dekat akhirat saya ikut manhaj Asy'ariyah ke, Salafiyah ke tidak. Okay? Saya tidak ditanya benda tu. Jadi lepas ni saya akan ceritakan lagi tentang punca kepada syirik, pembahagian syirik, dan apa manfaat yang kita boleh ambil daripada aliran-aliran yang berbeza ini untuk selamatkan diri kita. Bukan untuk hentam satu sama lain, selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan umat Islam. Okay? Kita kena buat benda ni. We have to start by learning from each other dulu. Bila ada dua adik-beradik ni, satu insist on one thing and another one insist on one thing. Insistence. And masing-masing bercakap dengan ilmu, masing-masing bercakap dengan fakta. Sit down. Talk to each other. Okay? Sit down and talk to each other. This is the time for us to talk to each other. Tapi bukan saya nak kata semua benda kita kena terima. Tidak. Semua benda kita kena tawakuf. Tidak. Ada perkara jelas-jelas. Tak ada masalah. Okay? Saya benci lihat pergaduhan dan ketaksuban ustaz-ustaz ni. Okay. Bila kita lihat ustaz-ustaz bergaduh-bergaduh ni, kita nak kena faham. Ada dua jenis pergaduhan. Ada satu jenis pergaduhan yang kita kata ikut hawa nafsu. Okay, untuk menangkan kumpulan, kerana taksub, untuk menangkan nama tertentu dan sebagainya. Tapi ada pergaduhan yang perlu berlaku apabila ada pihak yang cuba menyebarkan kebatilan. Jadi orang awam tak boleh elak, sebab bila ada Facebook, dah ada internet, dah ada YouTube, benda ni di mana-mana. Jadi kalau tak faham, just take a back seat. Dan kalau pening kepala, penat, tak payah layan terus. Okay. Ustaz, kenapa hang Yalah, biasa duduk sini saya suka kadang-kadang guna hang ni. Okay. Saya jujurnya saya nak faham betul-betul. Dulu saya ni kita terus terang bercakap kerana kita kena cerita personal story. Okay. Ni tentang syirik, sebab ayat ni dah masuk tentang syirik ni. Dulu saya tak faham kenapa kawan-kawan salafi kita ni sangat keras bercakap tentang tauhid uluhiyah. Ya, kita ada baca buku mereka, kita faham perspektif mereka, tapi begitu tapi kemudian saya faham. I understand their perspective. And it's valid. Dan saya akan jelaskan. Bagi golongan Asy'ariyah yang tak boleh terima, saya akan jelaskan awak kenapa benda tu valid. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya Asy'ariyah. Saya lebih berpegang kepada manhaj Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi sekarang ni saya sudah faham kenapa penekanan kawan-kawan kita berkenaan dengan tauhid uluhiyah. InsyaAllah kita ada waktu, saya akan jelaskan. Saya nak tanya, okay, apakah sejarah syirik yang paling awal sekali dalam Al-Quran? Cerita siapa berkenaan dengan penyembahan berhala yang paling awal sekali? Zaman Nabi Adam tak ada lagi. Kan? Tadi kita dah bincang tentang syirik iblis. Ada dua pandangan. Dia bergantung kepada manhaj mana awak pegang. Okay? Kalau satu manhaj mengatakan dia ada tauhid, tapi ada tauhid rububiyah tapi tak ada uluhiyah. Okay? Kalau Asy'ariyah kata dia tak ada rububiyah, dia tak ada uluhiyah sekali. Okay? Dan jangan bergaduh tu. Okay? Jadi kalau awak ambil cerita tu sebagai ada syirik, maka dia bermulalah daripada zaman iblis. Tapi kalau kita tak ambil perspektif tersebut, kita tengok dalam Quran daripada zaman Nabi Nuh. Yes. Okay? Terima kasih bagi yang berkongsi jawapan. Dia bermula daripada zaman Nabi Nuh. Dan cerita zaman Nabi Nuh ni, berhala-berhala yang mereka sembah tu, asal-asalnya adalah cerita apa sebenarnya? Macam mana boleh berdevolusi sampai menjadi penyembahan? Adakah tiba-tiba saja mereka sembah selain Allah? Dia bermula sebagai apa? Okay. Di sini saya nak tekankan, kenapa ada sebahagian pihak begitu sensitif dengan isu pelampauan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Trust me, their worries are valid. Okay? Jangan kita, orang tawassul saja, orang istighasah saja ustaz. Jangan. Don't ever look down upon that concern. It is valid. Kenapa saya kata valid? Sebab kisah Nabi Nuh berpunca daripada melampau dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ini tak ada orang boleh nafi. Asy'ariyah tak boleh nafi, Sufi tak boleh nafi, Salafi tak boleh nafi, Wahabi tak boleh nafi, Syiah tak boleh nafi, Mu'tazilah tak boleh nafi. Itu asal usul cerita dia. Manusia mula menyembah berhala kerana mereka melampau dalam mentazim wali-wali,
orang-orang soleh. No one can disagree with this. Tapi kita nak pasangkan, oh, kamu dah buat apa yang orang-orang Nabi Nuh buat. Okay? Itu kita kena tarik handbrake dulu. Kamu telah melakukan syirik seperti mana syirik zaman Nabi Nuh. Itu kena tarik handbrake. Sebab itu adalah satu penghukuman yang amat besar, yang paling dahsyat sekali seorang Muslim boleh melontarkan kepada saudaranya yang lain. Dia bukan senang-senang. Kita nampak orang pergi kubur, cium kubur, okay, kita kata ni syirik akbar. Itu jangan. Itu adalah manhaj yang saya tentang sekali. Okay? Itu radikalism. Dan kalau tak jaga, boleh bawa kepada terorisme, membunuh orang tanpa usul periksa. One point yang kita kena ambil perhatian. Jangan kita lupa, punca penyembahan berhala, syirik bermula daripada melampau dalam mengagungkan wali-wali Allah. Okay? Sukalah siapa yang suka, bencilah siapa yang nak benci. Ini adalah fakta. Kita boleh buka kitab-kitab hadis. Siapakah 5 nama yang ada dalam surah Nuh? Okay? Siapa 5 nama tersebut? Wad, Su'a, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Buka surah Nuh, ada 5 nama ini. Dan 5 ni adalah nama orang-orang soleh yang meninggal dunia. Bila mereka meninggal, kaum mereka bersedih. Mesti. Bila orang soleh yang meninggal, kita kena sedih. Sebab orang soleh ni, bila kita tengok dia, dia ingatkan kita kepada Allah. Bagus tengok wali-wali Allah ni. Penting. Tengok dia, kita nak taubat. Bukan sebab nak taubat untuk dia. Tengok dia, ya Allah. Manisnya hubungan dia dengan Allah. Manisnya solat dia. Manisnya ibadah dia. Aku nak ikut macam dia. Aku pun nak ada hubungan manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting kena ada orang soleh dalam hidup. Supaya kita nampak, kita ambil iktibar daripada mereka. Jadi bila orang-orang soleh ni meninggal, kaum mereka, umat mereka merasa kesepian ataupun kehilangan yang besar. And they have the right to feel like that. Their feeling is valid. Betul tak? Maka datang pula syaitan. Syaitan ni dia akan, tengok ni peranan syaitan dalam syirik. Awak jangan ingat syaitan ni hanya berbisik-bisik kat telinga saja. Dia boleh menjelma menjadi manusia. Betul tak? Dalam kisah yang diyakam itu, dia datang dalam bentuk manusia. Dia jumpa kaum tersebut. Dia kata, kamu kena teruskan ingat orang-orang soleh. Oh, bagus cadangan dia tu. Dalam masa yang sama, aku boleh cadangkan sesuatu supaya kamu tak akan lupa kepada mereka. Apakah cadangan itu? Aku boleh binakan untuk kamu patung-patung mereka supaya kamu boleh lihat patung-patung ni, dan bila kamu lihat, kamu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Cadangan baik tak? Kalau tengok daripada awal, dia punya niat baik tak? Kalau dari segi zahir, okay? Dari segi zahir, dia nak kita tak lupa orang-orang soleh. Itu bagus, itu tak ada masalah, itu tak haram lagi. Okay? Itu tak masuk level syirik langsung. Nak ingat orang soleh, nak semangat beribadah, tak ada kaitan dengan syirik, bahkan kebaikan. Tapi dia suntikkan jarum. Aku buatkan patung untuk kau. Akhirnya mereka bersetuju. Bila dah siap patung tu, pun tak berlaku lagi syirik. Mereka datang tengok patung tu bukan untuk sembah. Ni generasi yang pertama. Bukan untuk sembah. Tetapi mereka datang untuk beri semangat. Tengok supaya ingat syekh ni, ingat perjuangan syekh ni dalam hidup dia. Balik kita juga bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk berjuang. Masalahnya, bila datang generasi-generasi selepas itu, mereka lihat mak ayah mereka pergi ke patung-patung tersebut, mereka tersalah faham. Akhirnya mereka menganggap bahawa itu adalah Tuhan. Okey, itu adalah Tuhan yang patut disembah, yang patut diminta kepadanya. Akhirnya berlaku penyembahan berhala. Inilah masalah dia. Bagi mereka-mereka yang ialah memperjuangkan ziarah kubur wali-wali dan sebagainya, ziarah kubur tak ada masalah, tapi tolonglah hormati the concerns of your brothers from the Salafi movement. Tolong hormati concern mereka benda. Sebab memang ada hulu pelampauan yang berlaku. Ini kita tak boleh nak nafikan. Lepas ni saya akan ceritakan lagi betapa pentingnya isu ini. Baik. Jadi itu sejarah dia. Okay? Itu asal-usul yang kita tak dapat nak nafikan. Sekarang ni saya nak bawa penjelasan Imam Sa'aduddin At-Taftazani, antara mutakallim besar Asy'ariyah, daripada kitab dia Syarhul Maqasid. Dia menjelaskan berkenaan dengan syirik. Okey. Bagi siapa yang anggap takrif yang dibawa oleh ulama Asy'ariyah ni tak bercerita tentang tauhid uluhiyah, anda silap. Sebenarnya ulama Asy'ariyah juga menekankan tentang uluhiyah.
Maksud dia hanya Allah yang berhak disembah. Itu kalau dari perspektif Salafi, maksud dia uluhiyah itu penekanan kepada ibadah hanya untuk Allah. Okay, walaupun golongan Asy'ariyah tak membahagi kepada rububiyah dan uluhiyah, umumnya the heavyweights of Asy'ariyah mereka tidak membahagikan begitu. Yang penting ada penekanan kepada istihqaqiyatul ibadah. Okey, yang paling berhak, yang paling layak ataupun satu-satunya yang layak, okey, satu-satunya yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam penjelasan Imam Taftazani berkenaan dengan syirik. Okey tak, dia orang tak mengaku Tuhan. Lima orang soleh tu mereka tak pernah mengaku Tuhan. Dia hanya berlaku selepas kematian mereka. Salah faham di antara generasi yang selepas dengan generasi pertama. Generasi pertama hanya venerate saja, dia memuliakan orang soleh. Generasi kedua, ketiga tu lepas tu dia tak faham asal-usul cerita. Akhirnya mereka apa saja hajat mereka minta. Dalam satu riwayat dalam Ibn Katsir juga menceritakan, ada orang kata, oh mintalah daripada ni sebab dikatakan bahawa dia orang ni boleh turunkan hujan. Dia dah datang benda-benda macam tu. Maka bila hujan, bila kemarau, mereka akan pergi ke patung-patung ni minta hujan. Instead of minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta terus kepada patung-patung tersebut. Okey. Nama-nama tu tak bersalah. Okey, saya nak bacakan daripada Imam Taftazani. Haqiqatut tauhid i'tiqadu 'adam asy-syariki fil ilahiyyati wa khawasiha. Wala niza'a li ahli al-islam fi anna tadbir al-'alami وخلق الأجسام واستحقاق العبادة وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص. Okey, ini penting. Okey, Imam Taftazani kata apa? Hakikat tauhid adalah kita beriktikad bahawa tidak ada sekutu bagi ketuhanan, okey, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara yang khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada perbezaan pandangan di antara umat Islam bahawa pentadbiran alam dan penciptaan jasad ataupun sesuatu daripada tiada kepada ada dan berhak mendapat ibadah, penyembahan, okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada permulaan, qidam, bersifat qadim, kulluha minal khawas. Itu semuanya adalah keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia awak tak boleh sekutukan Allah dalam bab-bab ini. Nampak dekat sini Imam Taftazani juga menekankan tentang istihqaqul ibadah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Dekat sini kita boleh kata inilah tauhid, ini termasuk dalam tauhid uluhiyah. Sayangnya ada sebahagian golongan Asy'ariyah tak tekankan benda ni. Dia kata cukup untuk kita kata Allahumma shalli ala Muhammad, tauhid zat, tauhid af'al dan tauhid sifat. Kan? Walaupun dalam tiga tu dah termasuk sebenarnya istihqaqul ibadah, tapi penekanan tak cukup. Dan bila golongan kawan-kawan kita di kalangan Safi menekankan tentang uluhiyah, mereka kata, oh ini pembuka jalan untuk kita saling mentakfir satu sama lain. Okay, pada saya tidak, itu satu tuduhan yang tidak betul. Okay, sebab concern itu valid. Cuma jangan melampau. Saya dah ulang lagi sekali. The concern is valid. Tapi jangan pula kita gopoh untuk pasangkan. Kamu dah jadi macam kaum Nuh. Kamu dah jadi macam kaum Nuh. Ni dah syirik akbar. Hanya kerana lihat seseorang itu, dia ada hajat je dia pergi kubur. Awak tak tanya dia apa dia buat, apa dia niat, apa dalam hati dia. Itu semua kena check. It's case by case basis. Sebab nak tuduh orang syirik akbar ni bukan main-main. Ya? So kita nak kena cari jalan wasatiyah, jalan yang tengah untuk melihat perkara ini. Baik. Datang lagi satu soalan. Apakah sebenarnya syirik orang-orang musyrikun? Okey, khususnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebenarnya syirik mereka itu ada bermacam-macam jenis. Satu jenis yang besar adalah memang ada manusia, memang ada golongan musyrikun yang menyembah lebih daripada satu Tuhan. Maksud dia, zat Tuhan tu ada banyak. Ataupun dalam satu zat tu ada 3 oknum. Okay? Ataupun dipanggil sebagai hypostasis. Okay? Bukan hipotesis. Hipotesis yang ada hypostasis. Okay? Homoousis yang saya dah cerita dalam sesi yang lepas. Macam mana umat Kristian ni dia keliru berkenaan dengan zat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka termasukkan sekali Nabi Isa kat dalam Trinity, mencipta Trinity, masukkan sekali Nabi Isa dalam
zat ketuhanan. Okay, nanti saya akan cerita isu penyembahan sebab ni penting, maksud ibadah. Jadi itu golongan yang pertama. Ada lebih dari satu Tuhan, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 10 Tuhan. Okay? Tapi golongan yang kata ada banyak Tuhan ni pun, kalau awak perasan, semuanya, saya boleh kata semuanya, kalau tidak kebanyakan, semuanya ada kaitan dengan konsep apa yang disebut sebagai emanation. Okay? Kalau kita tengok zaman Greek, di Parsi pun sama, mereka semuanya ada konsep emanation. Maksud dia, hampir ke semua mereka mengiktiraf the origin is one. Okay? Kemudian daripada origin tu keluar satu, daripada satu tu keluar, pelan-pelan menjadi keliru, akhirnya semua jadi sama level. Okay? Tapi kalau kita rujuk kepada falsafah syirik mereka, dia bermula dengan satu. It always begin with one. Tapi pelan-pelan yang one tu jadi sama pula dengan yang lain. Berkongsi kuasa pula dengan yang lain. Itu satu jenis. Lagi satu jenis, okay, syirik ni, dia iktiraf bahawa Tuhan yang betul-betul Tuhan satu je. Okay, yang lain tu dia kategorikan macam-macam. Ada panggil mereka sebagai wusata. Wusata ni sebagai perantara. Kamu tidak akan boleh menuju Tuhan kalau kamu tidak melalui perantara ini. Okay, itu juga termasuk di dalam Allahumma salli ala Muhammad syirik. Okay, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan, ayat yang kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali kerana mereka ini mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka mengambil sembahan-sembahan mereka itu sebagai perantara. So itu satu jenis daripada jenis yang kedua. Okay? Ada lagi, mereka mengambil sembahan-sembahan mereka ni sebagai syufa'a. Syufa'a ni bermaksud mereka menganggap bahawa sembahan-sembahan mereka ni akan menjadi syafi'. Dia akan melindungi mereka dekat akhirat nanti. Okay, akan melindungi mereka. Ada je orang percaya benda-benda macam ini kan. Jangan takut, nanti sekian-sekian akan datang pertahankan kamu dekat akhirat. Okay? Dia akan jawabkan soalan kubur kamu dan sebagainya. Benda-benda macam ni syufa'a. Okay? Ada pula dia menganggap sembahan dia ni, walaupun bukan Tuhan yang paling tinggi tu, dia anggap Tuhan ini sebagai sembahan dia tu, bukan Tuhan yang paling besar tu, sembahan dia tu an-nafi' dan ad-dar, berkemampuan untuk memberi manfaat dan berkemampuan untuk memberi mudarat. Okay? Ada pula yang menganggap bahawa sembahan-sembahan mereka ni mudabbir dan ada kekuatan tasarruf. Mereka ni ada mandat untuk mengurus alam ini. Maksudnya Allah dah bagi mereka tanggungjawab masing-masing, teritori masing-masing untuk diuruskan. Ini semua termasuk dalam syirik-syirik musyrikun. Okay? Dia ada macam-macam jenis. Nak kata semua mereka berpegang kepada semua pun tak boleh. Okay? Mungkin ada bahagian yang pegang satu saja. Mungkin ada kumpulan yang pegang semua. Ada pegang 3, ada pegang 4, ada bercampur aduk, ada yang confused, ada orang awam. These are different groups. Kemudian ada juga syirik dia jenis, dia mengambil sembahan mereka itu sebagai punca syariat, sebagai punca undang-undang. Ayat dia berkenaan dengan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Golongan Kristian itu mengambil padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mereka tak sembah pun sebenarnya padri mereka dan rahib mereka?" Nabi kata, "Bukankah mereka, padri-padri mereka itu, rahib-rahib mereka itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal?" Maksud dia di situ, hak untuk memberikan syariat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalau ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan orang ikut secara sedar, tak sedar tu lain cerita. Secara sedar dan secara dia sedar yang dia boleh fikir tapi dia tak nak fikir. Dia boleh kaji tapi dia tak nak kaji. Dia boleh betul-betul memikirkan tapi dia tak nak fikirkan. Golongan macam ni dia tak perasan dia telah mengambil sumber syariah tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sesiapa pun, okay, awak mengambil si fulan sebagai sumber hukum, sedangkan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, awak telah mengambil dia sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada macam-macam jenis sihir. Kita nak kena tread this carefully, ya. Kita nak kena tread this carefully. Jangan sampai kita tuduh secara gopoh. Baik. Sekarang nak tanya apa makna ibadah. Okay. Bila kita kata seseorang itu menyembah sesuatu, apa maksud sembahan? Kita rujuk kepada kata akar lafaz ibadah, iaitu abdun. Okay. Abdun itu bermaksud hamba. Bila awak menyembah sesuatu, maksud awak memperhambakan diri kepada sesuatu itu. Awak menganggap sesuatu itu sebagai tuan awak dan awak ini sebagai hamba dia. Dan bila kita sebut tentang hamba, hamba ini dia tidak memiliki kehendak sendiri, dia tidak memiliki pemikiran sendiri, bahkan dia tidak memiliki apa-apa di hadapan mereka-mereka yang dianggap sebagai sembahan dia. Okey. Tengok tu perkataan sembahan, perkataan hamba, perkataan ibadah, tu semua dia berkait rapat dan akar dia adalah lafaz abdun. Jadi sesiapa sahaja yang di mana awak menghilangkan diri awak, maksud dia awak mengatakan bahawa awak ini tidak ada kehendak, awak tidak ada akal di hadapan orang atau objek atau patung atau apa idea tertentu, maka awak sebenarnya telah menyembah benda tu. Okey. Sebab tu kita dengar ada orang-orang yang dia bila depan dengan dia punya syekh, habis dia kata apa, saya seperti saya tidak ada akal, saya tidak ada pemikiran saya sendiri, saya tidak boleh memutuskan mana yang betul, mana yang salah, saya tak boleh, semuanya adalah datang daripada syekh saya. Itu sudah memperhambakan diri. Jangan lupa benda tu. Kita nak kena ingat, sahabat Nabi SAW di depan Nabi Muhammad SAW, adakah mereka itu shut down terus akal fikiran mereka, shut down diri mereka, seolah macam, oh ni Nabi ni, aku tak ada apa-apa nilai, aku hina sehina-hinanya, aku tak boleh fikir, aku tak boleh apa. Tak ada. Sahabat bukan macam tu. Sebab tu kita dengar sebahagian sahabat yang bila dengar apa yang Nabi cakap, dia orang kadang-kadang tanya balik. Bahkan ada di kalangan mereka yang membetulkan. Jadi mereka di hadapan Nabi, mereka bukan menyerahkan segala-gala jiwa, raga, akal, fikiran mereka. Tidak. They still maintain their self and their akal. Okay? They still maintain their self and their akal. Kita kena tahu. Jadi bila kita dengan Allah, memang kita kena serahkan semua. Serahkan jiwa, serahkan raga, serahkan kehendak, serahkan akal. Maksud dia di hadapan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua not valid. Okay? Kita tak boleh nak melawan benda tu. Everything is Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hamba. Benda tu hanya untuk Allah. Jangan buat benda tu kepada selain Allah. Jangan berikan sikap seperti itu. That zillah ataupun tazallul, merendah-rendahkan diri seteruk-teruknya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bodoh Tuan, saya bodoh Tuan, saya tak tahu apa-apa Tuan, saya tak boleh fikir Tuan. Awak wali, saya tak tahu apa-apa. Jangan buat macam tu. Okey? Jangan buat macam tu. Sebab sahabat pun tak buat macam tu dengan Nabi Muhammad SAW. Kena ingat benda ni. Tidak adalah di luar sana wali yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna ibadah saya boleh rumuskan adalah merendahkan diri ke tahap hina, menghina diri di hadapan objek yang kita sembah itu. Okey, kalau kita lihat orang-orang yang sembah berhala ni, bila mereka berdiri depan berhala ni ataupun sembahan mereka itu tazallul, macam I don't know nothing, I cannot think, everything comes from you, my love is for you, my life is for you, my death is for you. Dia shut down everything, dia serahkan segala-galanya, menghina sehina-hina dirinya. Jangan buat benda tu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. We are not allowed to do that. Kita tak dihalalkan untuk kita buat benda tu. Sebab istihqaqiyatul ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang layak kita hambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada yang berbincang begini. Dia kata, Ustaz, orang-orang yang pergi ke kubur ni, orang-orang yang buat istighathah, yang meminta daripada wali, orang mati dan sebagainya, mereka tetap beriman bahawa wali-wali ini yang dah mati ini, mereka tidak bebas sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada istiqlaliyah. Dia tidak ada istiqlal. Ini mereka tekankan. Semuanya tetap berlaku dengan izin Allah. Saya faham hujah ini. Mereka nak katakan kita jangan senang-senang syirik akbarkan umat Islam. Betul.
This is something that we have to agree upon. Sebab tu kita kena tengok case by case basis. Ada orang dia pergi kubur, okay, memang benda tu tak boleh nak buat. Pergi kubur minta. Okay. Tapi bila minta, dia minta apa? Contoh dia minta nak anak. Macam mana dia minta? Kalau dia minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, doakan Allah berikan anak kepada aku. Walaupun benda tu tidak digalakkan, tapi tak ada orang yang berhak kata itu syirik akbar. Tapi kalau dia pergi ke kubur, dia minta terus. Okay? Dia minta terus, itu pun kita nak kena tanya dia betul-betul. Kita tak boleh nak senang-senang hukumkan syirik akbar kepada orang. Ini saya nak berikan peringatan. Okay? Dalam masa yang sama, okay, jangan berhenti kat situ. Dalam masa yang sama, istighasah kekuburan ni bukan benda kecil. It's not a small matter. Dia memang boleh bawa kepada syirik akbar. Memang boleh bawa kepada syirik yang paling besar. Sekarang ni saya nak buka, saya nak ceritakan. Klausa ataupun clause yang kata biiznillah, semua berlaku biiznillah. Selagi awak percaya semua berlaku biiznillah, maka akidah awak selamat. Dia tidak semestinya macam tu. Kalau kita fikir betul-betul, orang yang mengamalkan sihir, bomoh-bomoh pun dia cakap benda sama. Orang yang pergi jumpa bomoh pun kalau awak perasan, dia cakap benda sama. Oh, ni semua berlaku dengan izin Allah. Istilah dengan izin Allah tu tidak semestinya mengeluarkan seseorang daripada syirik. It's not enough just saying tetap biiznillah. Kan? Semua berlaku biiznillah. Seolah-olah istilah biiznillah tu boleh menyelamatkan kita semua daripada syirik. Buatlah apa awak nak buat, selagi awak percaya biiznillah, ia bukan syirik. Ia tidak semudah itu. Dia ada bahaya dia. There is a big danger there. Okay, there is a big danger there. Saya akan jelaskan lagi dengan lebih lanjut. Saya nak bawa konsep melampau dalam mengagungkan para wali. Saya ulang lagi sekali. Sayang para wali. Meletakkan diri mereka lebih tinggi daripada kita. Sebab mereka orang soleh, mereka berjuang fisabilillah. Dalam istilah itu, maka betul mereka ini patut kita muliakan. Mereka ini patut kita agungkan. Tetapi semua perkara ada had dia. Ada sempadan dia. Once you pass that sempadan, dia bawa bahaya yang amat besar. Okey. Ramai bila bercakap tentang syirik ni, mereka lupa bahawa sebahagian golongan mereka berpegang kepada sebuah konsep yang dipanggil sebagai at-tasarrufu fil kaun. Ataupun kita panggil konsep rijalul ghaib, ataupun kita kata konsep wali-wali ini mereka menguruskan alam ini. Okey, ini konsep tasarruf fil kaun. Rata-ratanya orang yang pergi ke kuburan yang meminta daripada wali-wali yang dianggap sebagai masih hidup, okey, mereka berpegang kepada akidah bahawa wali-wali ini mereka ada mandat untuk menguruskan alam ini. Mereka ada mandat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk berikan anak, berikan harta, berikan rezeki, turunkan hujan dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai tasarruf fil kaun. Dan bila kita tanya, mereka kata tetap biiznillah. Okey. Dengar sekali macam okeylah, kalau kamu anggap biiznillah, kamu masih ada tauhid. Tapi jangan berhenti dekat situ. Sebab dalam kajian saya melihat dia akan naik tahap dia akan naik pelan-pelan. Dan saya akan bawa kalam-kalam daripada golongan-golongan sufi falsafi yang akhirnya membawa kepada, boleh kita kata sebagai satu tahap syirik yang tidak ada lebih tinggi daripadanya. Okey. Kalau kita rujuk kitab siapa nama dia? Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kitab Al-Ibris. Kitab ni penting untuk kita faham sufi falsafi punya konsep tentang wali-wali yang kuasa wali-wali ni, kuasa wali-wali. Dah macam jadi the pantheon. Siapa yang tahu the pantheon of the Greeks, tak ada beza cerita ni. Okay. Abdul Aziz Ad-Dabbagh mendakwa bahawa setiap hari golongan rijalul ghaib ataupun wali-wali ni, ada sebahagian dah mati, ada sebahagian belum mati. Bahkan kadang-kadang Nabi pun datang dalam meeting tersebut. Dipanggil sebagai mesyuarat. Mesyuarat di kalangan mereka ni untuk menentukan ataupun untuk membahagi-bahagikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan minta maaf saya sebut, keceluparan dia sampai ke tahap dia orang kata tidak ada sesuatu pun yang boleh berlaku kat dunia ini kecuali dengan izin wali-wali ini. Tidak ada seekor kucing pun yang boleh makan seekor tikus kecuali dengan izin wali-wali ini.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada ikan yang boleh makan dekat laut kecuali dengan izin wali-wali ini. Lihat ini dah naik satu tahap dah ni. Tadi mereka mendakwa bahawa wali-wali ini diberikan mandat untuk mengurus alam. Okey? Betul. Dia tak banyak beza dengan Syiah sebenarnya. Dia tidak banyak beza. Dia tidak ada asas dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Memang ada hadis tentang abdal, tapi Nabi tak cakap bahawa abdal ini menguruskan alam. Okey? Nabi tak kata. Allah turunkan hujan kerana mereka sebab Allah sayang pada mereka, bukan kamu datang minta pada mereka. That's a different matter. And it's a different matter for you to say dia orang ni ada teritori tertentu di alam ni mereka uruskan. Nah, ni dah jadi agama apa ni sebenarnya? Okey? Dah jadi agama apa? Oh, ini wali yang jaga rezeki, ini wali yang jaga anak, ini wali yang jaga apa? Wali yang jaga Allahumma salli ala Muhammad hujan, ini wali yang jaga. Seriously? Kan? Habis malaikat nak letak kat mana? Apa peranan malaikat di situ? Okey? Itu satu perbincangan yang kita boleh buka. Kemudian saya nak sambung lagi. Dan naik satu tahap. Tadi percaya wali-wali ni ada hak ataupun mandat untuk mengurus alam. Naik tahap kedua, tidak ada satu pun yang berlaku kecuali dengan izin wali-wali ini. Mereka membahagi-bahagi takdir Allah. Wah, ni dah dapat satu pangkat lebih tinggi dah ni. Okey? Pelan-pelan ni, jangan lupa. Tak berhenti dekat situ. Dia tidak berhenti dekat situ. Naik lagi satu makam. Okay? Dikatakan bahawa kutub, pangkat kutub itu, ini dikatakan oleh Ibn Arabi juga, pangkat kutub itu, dia adalah yang mana di dalamnya atau diresapi oleh Nur Muhammad. Okay? Dia memiliki Nur Muhammad. Maksudnya kutub itu adalah penjelmaan hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad. Kalau Abdul Karim Al-Jili kata, dalam Al-Insan Al-Kamil, dia kata penjelmaan ini berlaku dalam setiap zaman. Dan siapa yang di dalamnya ada Nabi Muhammad ataupun dia penjelmaan Nabi Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad, maka manusia patut mentaati dan melayan dia seperti mana kita melayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah sampai tahap gila. Saya kena kata gila. Siapa yang nak pertahankan konsep ni, awak kena periksa balik keimanan awak. Ini memang struktur batiniah. Okey. Nampak halusnya mereka masukkan. Pelan-pelan mereka cocok jarum, cocok lagi. Mula dengan sayang wali. Perlahan-lahan wali boleh urus alam. Perlahan-lahan. Ini bukan pegangan orang-orang awam di kalangan mereka. Tak. Ini pegangan orang besar mereka. So, saya ulang balik. Isu kutub tadi tu, dia adalah penjelmaan Nur Muhammad. Itu tak habis lagi tau. Itu kira dah agak dahsyat dah tu. Penjelmaan Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah, kalau berdasarkan apa yang Ibn Arabi sebut, ni jangan terkejut. Fasten your seat belt. Okay? Hold on to your seat. Jangan terkejut. Ibn Arabi kata, hakikat Muhammadiyah itu lebih layak untuk diberikan sifat-sifat Allah berbanding Allah itu sendiri. That's the nuclear bomb. Awak nampak? Daripada tahap 1, gear 1 dia naik ke 4. Bermula daripada mana? Bermula daripada, saya tak payah sebut nama mufti itu, awak tunggulah, tak lama lagi benda ni awak akan tahu. Okay? Start daripada gear 1, gear 2, gear 3. Awalnya bermula daripada melampau dalam mengagungkan para wali. So jangan main-main. Do not underestimate this thing. Dan bila ikhwan salafi kita kata tolong ambil perhatian tentang tauhid uluhiyah, do not underestimate this matter. Okay? Saya Asy'ariyah, saya mengambil nasihat itu. Saya cakap, this is a very good advice. Walaupun sebenarnya ada dalam akidah Asy'ariyah, tapi penekanan di zaman ini, siapa yang banyak tekankan benda ni? Okay? Ini adalah sa'yun masykur daripada teman-teman salafiyah kita. Kita kena buang ta'asub. Sebab saya pernah nampak depan mata saya sendiri. Saya pernah join orang-orang macam ni. Memang ada masalah pada akidah. Serious problems in akidah. Ya? Bila nak tenggelam pun minta panggil wali. Saya ada jumpa orang yang depan mata saya kata, Ustaz, saya dulu waktu dekat Aceh, cerita ni betul ke tak betul, dia tipu ke tak tipu, that's not the concern. Tapi dia buat pengakuan dengan bangga. Dia kata apa? Saya sewaktu dekat Aceh tu, tsunami datang nak menenggelamkan saya seru nama Abuya, dia kata. Dia ni pengikut Arkam. Dia kata, Abuya. Kan? Lepas tu tiba-tiba datang sampan menyelamatkan saya. Tengok. Kalau itu bukan syirik akbar, saya tak tahu apa benda tu. Dah nak tenggelam tu, kan? Bukan panggil Allah. Tak ada orang boleh tolong dah pada waktu tu. Dia panggil nama wali dia. La haula wala quwata illa billah. Okay? Dalam Al-Quran pun kita tengok, orang-orang yang terdesak akhirnya panggil Allah juga. Tapi orang ni nak mati tu pun, dia tahu dah tak ada orang boleh selamatkan dia. Dia panggil nama syekh dia juga.
So this is a serious problem. Okay. So gear keempat ni, mereka kedakwa bahawa wali-wali yang dah sampai satu tahap yang paling tinggi ni, dia lebih layak untuk diberikan sifat-sifat Allah berbanding Allah itu sendiri. Okay. Awak tahu tak, dah sampai ke level tu. Bukan zaman kita ni, dari sejak zaman Ibn Arabi dah sampai benda tu. Dia dah sampai ke situ. Tapi problem dia, banyak golongan sufi tak tahu benda ni. Mereka main ikut. Dia just following. Ikut. Syekh saya kata, guru saya kata, mereka ada sanad, mereka mesti betul. Your akal is not moving. You're putting your iman in risk, dalam bahaya yang amat besar. Jarum sesat ni dah dimain semula oleh syarikat produk Sihab. Okey, saya nak kata Sihab ni ikan bilis sahaja. Okey, Sihab ni dia tidak akan ada banyak pengikut. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Kita tahu, dia tak pandai bercakap. Yang lebih bahaya adalah orang-orang macam Ibn Arabi. Dia ni bijak, genius, menulis buku, dianggap sebagai Syekhul Akbar. Tapi dia mengutarakan kalam-kalam seperti ini. Sebab tu bila kita baca suratul Kahf, kita kena tanya, macam mana boleh berlaku syirik? Dan kenapa Ashabul Kahfi ni, mereka sangat kuat melawan syirik? Dia berani melalui apa? Orang nak cakap apa, cakap. Sebab, bila awak syirik, destinasi awak sudah salah. Bila destinasi awak salah, ke mana awak sembah? Ke mana perjalanan awak takkan sampai. Saya ulang lagi sekali. Saya bukan nak mendakwa bahawa orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta, yang kita anggap sebagai dia minta daripada orang dalam kuburan tu, awak terus boleh judge mereka sebagai kafir, musyrik akbar. Jangan. Saya tidak promote benda tersebut. Saya nak berikan penerangan secara umum kepada teman-teman kita. Tolong, jangan underestimate pelampauan dalam mengagungkan wali-wali Allah. Don't underestimate. Mari sekarang ni saya ulang balik 4 tahap. Daripada pelampauan pertama jadi kepada pelampauan tahap keempat, sampai hampir-hampir menyamakan wali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap yang pertama, mereka kata wali-wali ni ada kuasa mengurus alam ini. Ada kuasa mengurus alam. Itu yang datang konsep abdal, kutub, ghauth dan sebagainya. Kemudian naik gear kedua. Apakah gear kedua tersebut? Gear kedua, mereka kata tidak ada satu pun yang boleh berlaku kecuali dengan izin wali-wali ini. Tidak ada satu daun kering yang boleh jatuh kecuali dengan izin wali-wali ini. Saya pernah dengar daripada seorang yang join sebuah tarikat, dia dengar daripada syekh dia sendiri, tak ada daun yang boleh jatuh kecuali dengan izin syekh. Tidak ada ikan di laut yang akan dapat makan kecuali dengan izin syekh. Okey. Itu tahap yang kedua tu. Okey, ini ada dalam buku-buku sufi. Ini ada yang dikatakan oleh orang-orang dalam tarikat. So, orang-orang tarikat don't be in denial. Saya bekas orang tarikat. I know what I'm talking about. Okey. Saya bukan cakap petik-petik sana, petik-petik sini. I've went through this. Okay? Saya tahu sumber rujukan utama mereka. Saya tahu macam mana syekh-syekh ni berfikir. Saya tahu orang-orang tarikat ni berfikir macam mana. Ramai di kalangan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang baik hati mereka, nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jahil. Dan mereka tidak mahu berfikir dengan betul. Dia not want to discuss. Dia nak ikut. Dia nak terpesona. Terpesona dan nak rasa. Akal, throw in the dustbin. Saya pun dulu macam tu. Saya buat pengakuan. Sebab kita dah sampai level terpesona, susah. It's not easy. Okay? It is not easy. It is not easy. So, tolonglah. Jangan pandang hina teman-teman kita. Ada di kalangan mereka lebih baik amalan mereka daripada orang di luar tarikat. Mereka lebih sungguh-sungguh. Subhanallah, tabarakallah. Jadi, kita nak kena tolong. Nak tolong ni kena zahirkan hakikat. So, gear kedua. Gear ketiga naik ke tahap mana pula? Benarkah Syekh Gum'ah terima konsep Nur Muhammad? Syekh Gum'ah jelas kata bahawa hadis Nur Muhammad itu mungkar. Okay, tapi memandangkan dia sufi, okay, dia Syadzuli. Syadzuli memang berpegang kepada konsep Nur Muhammad. Di situ yang kita kata sebagai percanggahan antara ilmu hadis dengan konsep Nur Muhammad ni. Percanggahan ni amat jelas. Hadis Nur Muhammad tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang boleh diterima. Bahkan dhaif yang paling keras pun tak ada. Okey, dia dalam level maudhu'. Okey, dalam level maudhu'. Nabi Nur secara maknawi kita terima. Tapi Nabi Nur secara yang dimaksudkan dalam Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah, that's a different story. InsyaAllah doakan saya akan buat satu pembentangan khas berkenaan dengan Nur Muhammad. Okey, saya akan buat slides, insyaAllah doakan selepas PKP nanti
Saya akan bongkar berkenaan Nur Muhammad ini sedetail-detail yang boleh. Baik, tahap yang ketiga apa tadi? Saya nak minta awak jawab dulu. Saya dah tanya tadi, saya mengulang. Saya nak minta. Okey. Tahap yang ketiga, tolong jawab. Tahap yang ketiga. Tak ada jawab Tahap yang ketiga, mereka mendakwa bahawa wali kutub itu adalah penjelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Tahap yang ketiga, wali kutub adalah penjelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahap yang keempat, Ibn Arabi mendakwa bahawa hakikat Muhammadiyah, iaitu yang meresap di dalam wali kutub, okey? Hakikat Muhammadiyah itu lebih layak diberikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah berbanding dengan Allah itu sendiri. Okey, sekarang ni saya tanya. Is it a valid concern? Orang-orang yang sibuk berkenaan dengan tauhid uluhiyah ni, it's a valid concern. So, dah jadi macam dewa memang. Bukan macam dah, memang konsep dewa dewi dah masuk. Sebenarnya dia dah masuk dalam Islam dah. So, apa kita kena buat? Kita kena tolak balik keluar. Push it back. Mereka yang mempertahankan bermati-matian, lawan. Silakan lawan hujah. Okay? Bawa hujah kamu. Sebab kalau kamu betul, saya mengaku kalah. Kalau kamu tak boleh bawa, you should question instead of just attacking without knowing, secara gopoh menolak. Oh, ni Nodros yang cakap mesti merepek. Nodros yang cakap mesti merepek. Siapa dia? Kan? Kalau berfikir macam tu, habislah. Umat Islam habis. Okay? Saya tak kira. Sesiapa pun bawa hujah, saya akan terima. Awak bawa Grab ke, kan? Awak orang yang bukan daripada background ilmu ke, awak bawa hujah yang kuat, kita harus berikan perhatian. Tapi kalau ulama yang bawa hujah, lebihlah kita harus berikan perhatian. Lagu mana mereka boleh fikir sampai macam tu? Sebab sudah terpengaruh secara serius dengan falsafah yang saya sebut Hermeticism.